dengan penyediaan RPH. Penyediaan RPH untuk modular akan menggabungkan 2 atau lebih standard kandungan dan standard pembelajaran dalam RPH yang disusun secara sistematik dengan pelbagai strategi PDP dan fleksibel. Yang ni saya suka, fleksibel. Murid-murid dalam bilik darjah sangat bijak kalau kita guna modular. Mereka akan bertanya apa yang kita tak rancang dalam satu RPH. Ini yang kita katakan fleksibel. Baik, saya kongsikan contoh sedikit yang saya praktikkan. Mungkin tidak lengkap seperti mana yang sekolah lain buat ataupun IPG laksanakan sebagainya, tapi ini sebagai satu perkongsian simple saja. Maafkan saya jika tidak tepat dengan sepatutnya. Okey, yang paling pentingnya kita ada 3 perkara yang penting kan. Okey, standard kandungan di sini kita boleh nampak dia sudah pun menggabungkan standard kandungan daripada subjek yang ni adalah kita guna bagi daripada DSKP perniagaan juga, cuma melibatkan tingkatan 4 dan 5. 2.2 ni yang tingkatan 4, 4.1, 4.3 ni tingkatan 5. Kita modularkan sebab masa itu kita nak buat rancangan perniagaan. So standard pelajarannya adalah kita nak huraikan format, menyediakan satu RPH, menjelaskan bahagian fungsian dalam organisasi dan untuk objektif murid dibimbing untuk memahami format penyediaan rancangan perniagaan, mengaplikasi format yang ada 12 elemen bagi sebuah perniagaan dipilih, menghuraikan setiap format tersebut. Okey, baik, seterusnya aktiviti. Permulaan ni macam set induksi lah apa yang ditanya tahun ni mengenai ikrar makanan, macam-macam aktiviti yang guru boleh jelaskan sebagai menaikkan stimulus murid. Mengedarkan tas soalan, aktiviti baca soalan, menggaris kata kunci. Ini adalah perkara praktis biasa untuk pengembangan awal. Bersoal jawab elemen wajib. Masa bersoal jawab ni adalah melibatkan SK dan SP yang fleksibel. Apa saja yang murid akan tanya. Dan tidak kata terhad kepada tajuk yang awal tadi, iaitu bahagian fungsian saja. Kadang-kadang dia tanya wajib ke ambil pekerjaan. Wajib ke ambil pekerjaan tu dah masuk persediaan menjadi usahawan. Dan ditanya cikgu kena daftar perniagaan ke, jadi dia dah jadi fleksibel soal jawab. Lepas tu kita buat aktiviti, ni contoh RPH pada musim PKPP lagi, jadi tidak banyak aktiviti yang saya buat. Secara round table pelajar memberikan contoh, ciri pentadbiran, guru pengukuhan, perlunya ada apa, caruman KWSP per keso untuk gaji pekerja. Bagi situasi dalam soalan yang ada 4 helai itu diselesaikan setakat dalam waktu PPDP saja. Dalam keadaan penjarakan sosial, dan pelajar bolehlah kita soal dengan berbagai kaedah lah PDP 421 ni. Okey. Guru membuat rumusan yang tu, lepas tu penilaian bantu, EMK, latih tugasan daripada itu jugalah. Lepas tu penilaian refleksi sekaligus kita juga boleh menilai PBD, pentaksiran bilik darjah. Kalau di sini skor dia rendah lah sebab kita masih di peringkat awal. Untuk capai tahap pengusaha 4 tu dia dah boleh membuat pelbagai lagi elemen dalam dalam RP rancangan perniagaan. Jadi aplikasi modular ni memang banyak kelebihan, memang banyak. Seperti Dr. Masyirah sebut tadi, jimat masa. Jimat masa untuk kita habiskan SK-SP dalam bilik darjah. Yang kedua, berpusatkan murid. Murid sangat aktif, tapi murid masih boleh dikawal dengan cara peranan guru. Peranan guru di situ. Yang ketiga, fleksibel. Sangat fleksibel aplikasi modular. Murid mudah faham. Sebab kita akan murid yang faham, dia akan bertanya yang seterusnya. Murid yang belum faham, dia tak boleh nak bertanya. Jadi kita tahu setakat mana murid tu faham dan kita boleh fleksibel. Bagi kumpulan murid yang pembelajaran terbeza yang tak boleh capai ni, kita boleh ulang balik. Suasana pembelajaran sana insya-Allah kesepaduan, gabung jalin kemahiran dalam satu mata pelajaran atau mata pelajaran berbeza tadi 2 mata pelajaran, dan murid dilatih kemahiran menjawab soalan kebat. Yang ni saya memang yang keenam ni memang jelas lah. Kalau dulu KBSM kita selalu tertanya macam mana kita nak latih pelajar menjawab soalan kebat. Inilah jawapannya dalam KSSM. Kalau kita laksanakan aplikasi modular, kita sekaligus melatih murid menjawab soalan kebat. Bila kita bagi satu soalan tu yang melibatkan di SK-SP yang berbeza, mata pelajaran berbeza, kita biasakan mereka. Jadi bila kita beri soalan kebat atau naik soalan kebat dalam SPM, mereka dah bersedia. Amalkanlah aplikasi modular ni cikgu untuk PDP PK 21.
Kelebihan aplikasi modular juga membolehkan ataupun orang kata, betul ke aplikasi modular ni kita boleh nilai murid? Bagi saya, ya. Sebab kita memang mempelbagaikan teknik, kaedah yang semuanya berpusatkan murid. Ya, amalkan pembelajaran terbeza, ikut kebolehan pengembangan potensi murid. Memang dalam satu kelas, keupayaan, kemahiran, potensi, minat murid tak sama. Tapi kita boleh membina, jadi motivasikan mereka. Kaedah kalau kita guna aplikasi modular ni, ada 4 yang akan berlaku kepada murid. Satu, self-directed. Murid tentukan sendiri tajuk dan satu bidang yang ingin pelajari. Kadang murid yang kata, cikgu, kita buat balik cikgu tajuk ni, keuangan. Saya tak boleh lagi lah. Self-assess. Murid cari maklumat mengenai tajuk yang ingin dipelajari daripada pelbagai sumber. Cikgu bagi je, kata kamu cuba cari Google. Kamu Google tajuk ni. Bagi murid yang self-assess, dia akan Google. Dia kata, cikgu saya jumpa dah. Contohnya peralatan memasak dalam truk makanan. Dia cari cikgu ni, dia senarai-senarai. Yang ketiga, self-assess. Murid nilai sendiri. Adakah dia sudah kuasai atau tidak? Jika telah kuasai, mereka akan beralih ke tajuk lain. Kita boleh tengok dalam pembelajaran terbeza, ada kumpulan murid yang sangat maju ke depan. Dia dah pun masuk kepada tajuk lain. Itu yang kita kata kita boleh nilai. Ada kumpulan murid yang self-assess. Yang keempat, self-paced. Kalau saya silap baca, sorry ya, minta maaf itu. Tuan-tuan perempuan, self-paced. Pembelajaran langkah demi langkah, ikut kebolehan sendiri. Dan murid itu sendiri dipantau. Langkah demi langkah dia akan beritahu kita, cikgu, saya tak boleh buat lah tajuk ni. Saya skip dulu cikgu, saya masuk tajuk ni. Okey, kalau kita sebagai guru motivasi kan, pembimbing, kita pergi. Yang ni, apa yang perlu kamu buat untuk tajuk ini? Yang ni ada di dalam tajuk mana, muka surat mana, rujukan ya. Lepas tu bagi sumber kat dia untuk dia explore sendiri atau dia cari. Ya. Ini adalah saya tak sempat, saya minta maaf, saya tak sempat masukkan gambar-gambar. Memang sekarang ni sangat kekangan masa, terlibat dengan banyak program di sekolah, di luar, di sebagainya. Dia hanya sempatkan beberapa kursi gambar aktiviti yang dilaksanakan oleh kawan-kawan juga yang melalui pembelajaran terbeza dan aplikasi modular. Ni ada juga satu lagi aplikasi modular di mana untuk tajuk ini saya gabungkan di SKP perniagaan tingkatan 4 dan 5 mengenai bentuk pemilikan perniagaan. Saya jemput syarikat Al-Ihsan Sports Sdn Bhd daripada Johor di Cawangan yang utara untuk datang berkongsi tentang kejayaan syarikat mereka dan cara macam mana nak menubuhkan perniagaan, apakah peranan sebagai usahawan dan macam mana kita nak rebut pasaran dalam keadaan ekonomi yang berbagai kaedah. Jadi berlaku pembelajaran ke aplikasi modular kerana dalam itu ada di SKP, SKSP tingkatan 4 dan 5. Jadi pelajar yang saya libat inilah juga bagusnya modular. Saya boleh libatkan tingkatan 4 boleh masuk sekali, tingkatan 5 pun ikut sekali join. Jadi mereka punya kefahaman berbeza-beza lah. Kalau tingkatan 4 kefahaman mereka hanya tajuk tingkatan 4 di SKP iaitu bentuk pemilikan, apa dia syarikat Sdn Bhd, kelebihan, kebaikan. Tak sampailah kepada ciri usahawan tu, tapi bagi tingkatan 5 mereka lebih faham. Oh, dulu dah belajar bentuk pemilikan, sekarang dah faham nak tubuh syarikat Sdn Bhd, kenapa nak tubuh, dan sekarang ni apa ciri usahawan yang bagus, macam mana nak kembang, macam mana dapat peluang luar, bagaimana sumbangan usahawan. Sebab kita tahu Al-Ihsan Sport ni adalah satunya syarikat yang banyak laksanakan CSR di luar sana. Tuan-tuan perempuan boleh hubungi, IPG pun boleh hubungi Al-Ihsan ni. Mereka sangat bagus dan sangat-sangat baik Al-Ihsan ni ya. Boleh dia sentiasa laksanakan CSR. IPG pun boleh kolaboratif. Setiap tahun saya jemput Al-Ihsan dan ada aktiviti yang melibatkan pelajar melalui modular. Ada kumpulan yang dah boleh capai, dah boleh bina pada kertas majung ni. Ada kumpulan yang masih lagi, pelajar yang masih lagi cari bahan. Ada kumpulan yang masih lagi menunjuk nota. Ini yang katakan pembelajaran terbeza. Okey, seterusnya sikit lagi gambar-gambar aktiviti bersama murid. Aktiviti lawatan ke kilang. Kilang ni kat Jitra, tuan-tuan puan boleh kenal syarikat yang pengeluar coklat, makanan khasiat. Aktiviti pembentangan murid. Dan selebihnya bolehlah lawat ke Google Site saya himpunkan segala aktiviti setakat mana yang dah buat. Banyak juga lagi yang saya belum masukkan, bolehlah layari Google Site saya untuk perniagaan. Jadi peranan guru, apa peranan guru sekarang ni? Peranan guru dalam pelaksanaan pendekatan modular. Ada dua peranan penting. Pertama, guru sebagai perancang pembelajaran.
kita sediakan RPH berpandu ke RPT dan DSKP, betul. Tapi kita laksanakanlah dalam RPH tersebut pendekatan modular. Yang ini memang sangat menarik. Yang kedua, guru sebagai facilitator. Kita bimbing murid untuk capai sesuatu objektif pembelajaran dengan pendekatan modular yang ada 4 tadi. Ya, memang sangat menyeronokkan dan memang pelajar kata sentiasa tunggu waktu kita. Waktu cikgu, bila cikgu boleh tak cikgu masuk kelas kami? Cikgu boleh tak cikgu ambil waktu cikgu ni? Memang mereka sangat seronok belajar dengan cara kita fleksibel. Kita memang fleksibel dalam pendekatan modular. Bagi konsep kurikulum modular ni, kesimpulan dia adalah satu mekanisme yang memastikan murid dapat kuasai standard kandungan dan standard pembelajaran serta matlamat kurikulum yang telah ditetapkan oleh KPM. Yang dia lebih learner friendly, murid ada lebih masa ruang untuk bersoal, untuk tanya, peluang untuk mereka kuasai pembelajaran. Ini ikut keupayaan lah, bukan kata semua murid akan dapat, tapi ikut kumpulan keupayaan mereka. Mereka belajar ikut keupayaan, mampu kemampuan diri mereka nak explore, dan peranan guru sangat penting dalam merealisasikan pendekatan modular. Modular memang membantu mencapai hasrat pendidikan dalam KSSR dan KSSN. Jadi itu saja daripada saya. Nanti kalau ada perkongsian daripada, saya harap sangat ada semua kawan-kawan dapat kongsikan pengalaman bagaimana kita mengaplikasikan modular dalam bilik darjah. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Dr. Mushira. Silakan Doktor.